Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hanif Sean dan hari ini dalam bersama ikon di Didik TV KPM, tentunya kita akan menampilkan seorang ikon seni vokal yang begitu terkenal di Malaysia dan juga persada dunia. Nak tahu tak siapa ikon kita? Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah perhatikan profil ikon kita hari ini. Tentunya nama yang kita kenali ialah Datuk Syafinas Selamat. Assalamualaikum Datuk Syafinas. Waalaikumsalam. Datuk Syafinas, apa khabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya, Hanif. Alhamdulillah. Saya pasti penonton-penonton di rumah pun begitu teruja sebab nama Datuk Syafinas ni tidak asing lagi dari dunia seni tanah air. Tapi tentunya Datuk, kita nak kenal juga sedikit latar belakang Datuk Syafinas kepada penonton-penonton kita di rumah. Apa yang Hanif nak tahu? Saya nak tahu, baiklah, sebenarnya kan saya dah baca sikit ni, Datuk Syafinas ada 11 adik-beradik. Betul. Daripada 11 tu, Datuk Syafinas nombor ke berapa tu? Okey, nama sebenar saya Syafinas Selamat, ya. Dan saya dilahirkan dalam keluarga yang sangat besar, 11 orang adik-beradik saya, 2 orang lelaki, 2 orang abang. Dan yang lainnya semua perempuan. Dan saya anak yang terakhir sekali. Anak terakhir di situ. Anak kelahiran dari mana ni, Datuk Syafinas? Saya dilahirkan di Pontian, Johor, tapi dibesarkan di Batu Pahat. Dibesarkan di Batu Pahat. Baiklah, warga JDT mesti bersemangat ni kita tengok Datuk Syafinas ni. Baik Datuk, kita tahu Datuk Syafinas sudah terlibat dalam bidang seni ni dah lama dah. Betul. Dari umur 7 tahun. Nak tahu juga dari umur 7 tahun tu bagaimana tiba-tiba sedar macam, saya boleh menyanyi? Okey, saya ni dilahirkan dalam keluarga yang memang suka dengan muzik, ya. Jadi dia agak semula jadi untuk saya menyanyilah dari kecil. Masa saya berusia 7 tahun, kiranya saya masuk satu pertandingan lah kat sekolah. Dan cikgu saya nampak, anak ni pandai menyanyi. Jadi dia suka dengan saya dan dia gabungkan saya dengan seorang lagi rakan, iaitu anak kepada cikgu tersebut untuk menyanyi duet. Kami gelarkan diri kami Syafinas dan Eliza. Dari situ bermulanya saya menyanyi. Kalau sekolah-sekolah kan sekolah ada hari cikgu, ada hari guru, hari kantin, hari murid, semua harilah. Segala jenis hari memang ada muka kami berdua perform atas pentas. Dan kemudiannya bila berusia 9 tahun, kakak saya yang bekerja di salah sebuah saluran televisyen kerajaan, mencari penyanyi kanak-kanak. Jadi agak natural lah, ya, untuk kami memulakan kerjaya sebagai penyanyi cilik. Menarik tu. Tentu dari kecil lagi Datuk Syafinas sudah memulakan kerjaya nyanyian tu. Kita nak tahu juga dari umur 7 tahun tu sekolah mana yang Datuk Syafinas pergi ni dan seterusnya sehingga ke Menara Gading? Okey, saya bersekolah daripada kindergarten, tadika. Daripada tadika saya bersekolah di sekolah konvent sehinggalah tingkatan 3. Kemudian kerana masa tu konvent tak ada science stream, tak ada aliran sains. Jadi saya bertukar ke sekolah lain, iaitu Temenggung Ibrahim Girls School. Dan seterusnya habis SPM, saya meneruskan pengajian dalam bidang muzik di Universiti Teknologi Mara. Tapi ketika itu dia belum universiti lagi. Dia Institute Teknologi Mara. Masih lagi Institute Teknologi Mara, ITM ketika itu. Semua orang dah tahu umur saya lah macam tu. Itu saya rasa. Tapi kalau kita tahu dari tahun pengalaman Datuk Syafinas ni, walaupun kita tahu umur begitu tapi tentu yang nampak muda di sana. Terima kasih. Itu yang nak dengar tu. Dan pada umur 9 tahun ketika itu, ataupun mungkin lebih awal, kerana Datuk Syafinas sudah mula bernyanyi di situ, ada tak inspirasi ataupun kita panggil role model yang Datuk Syafinas yang sentiasa tengok macam saya nak jadi macam penyanyi itu? Sebenarnya macam saya katakan, saya dilahirkan dalam keluarga yang memang sukakan muzik, sukakan nyanyian. Jadi kakak-kakak saya semua suka menyanyi. Saya beza antara saya dan kakak saya yang atas daripada saya adalah 6 tahun. 6 tahun, yang seorang 8 tahun. Jadi mereka ni, saya lihat mereka selalu menyanyi. Kat sekolah pun kaki nyanyi, orang kata. Kaki nyanyi. Memang kaki nyanyi. Jadi
saya keluarga saya selalu dijemput untuk buat persembahan juga di Dewan Jubilee Hall di Batu Pahat tu bila ada tamasya. Jadi saya dah biasa tengok mereka menyanyi atas pentas. Saya rasa macam saya nak jadi macam kakak-kakak saya. Mungkin untuk orang lain dia tengok artis. Kan? Macam saya sendiri, saya lebih nampak macam face to face gitu, kakak saya atas pentas, mak saya atas pentas, walaupun tidak secara profesional tapi ia membangkitkan naluri saya untuk berkecimpung dalam bidang nyanyian. Dalam bidang nyanyian, saya rasa seperti bakat itu adalah sesuatu yang Datuk Syafinas ada sejak lahir lah. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa begitulah. Saya pasti suara itu tentunya boleh diasah juga ya, Datuk. Betul. Suara ni tentulah kalau kita ada bakat, kita punya skill ya, sebab nyanyian ni adalah satu skill. Okey. Ianya satu yang kita boleh asah. Dan kalau kita ada bakat, ya kita boleh asah skill itu menjadi sangat tinggi. Jadi kita boleh, kalau nak jadi penyanyi profesional, boleh. Tetapi sekiranya kita tidak mempunyai bakat menyanyi, sekurang-kurangnya seseorang itu boleh diajar untuk menyanyi dalam nada yang tepat. Nada yang tepat, maknanya betul. Tak adalah dia menyanyi sumbang mambang orang kata. Itu mungkin saya tu, Datuk Syafinas. Kita tak cuba, nak cuba ke? Nanti kita boleh dapatkan latihan ya vokal daripada Datuk Syafinas. Boleh. Datuk, nak tanya juga, baiklah, soalan kita ni, siapakah guru vokal pertama Datuk Syafinas? Okey, kalau guru vokal yang tak profesional, adalah ibu saya lah. Sebab saya, macam saya katakan, saya mula menyanyi daripada kecil. Yang mengajar saya menyanyi sebelum, sebab saya duduk di Batu Pahat dan saya bila buat persembahan perlu ke Kuala Lumpur kan. Jadi yang membuat persediaan, sebenarnya yang bertungkus lumus menyediakan kami adalah ibu saya. Dia yang mengajar macam mana nak nyanyi in tune, orang kata, jangan nyanyi sumbang. Itu adalah ibu saya. Yang kemudiannya apabila dah semakin besar sikit, tugas itu dialihkan kepada kakak saya. Tapi kalau secara profesional lah, secara akademik, saya belajar nyanyian klasikal. Ianya bermula di ITM. Di ITM, ya. Ketika itu, wow, itulah dia, daripada ibu ke kakak Datuk Syafinas dan kemudian ke Menara Gading pula di ITM. Dan sekarang kita saya tak sebut nama cikgu saya. Silakan. Siapakah nama? Nama cikgu saya adalah Siti Hairani Pruhuman. Beliau adalah seorang penyanyi klasikal wanita. Jadi kita panggil dia soprano. Dan beliau berbangsa Indonesia. Baiklah, tengoklah impak kepada guru-guru itu dengan Datuk Syafinas yang hari ini daripada belajar dengan orang lain, sekarang mengajar pula vokal. Dan sekarang kita akan berehat sebentar ya, Datuk Syafinas. Kita akan berehat sebentar, mesti anda banyak lagi nak tahu mengenai ikon kita hari ini. Terus bersama kami di Ikon Didik TV KPM. Hai semua, anda sekarang sedang menonton bersama Ikon di Didik TV KPM dan tentunya boleh nampak di sebelah saya Datuk Syafinas Selamat, nama yang sangat dikenali sebagai seorang penyanyi di Malaysia dan juga bersada dunia. Jangan main-main ya. Datuk Syafinas, kita nak tahu ni, apakah lagu pertama, lagu terulung yang Datuk Syafinas nyanyikan atau keluarkan dahulu? Okey, single pertama saya ketika saya berusia 16 tahun. 16 tahun. Lagu yang ditulis oleh M. Nasir dan lirik oleh Lolok. Lagu panjang tajuk dia. Cinta Pertama, Terakhir dan Abadi. Cinta Pertama, Terakhir dan Abadi. InsyaAllah cinta abadi tu yang kita cari tu. Ya, betul. Datuk, Baik, kalau untuk penonton-penonton kita kat rumah, mesti tanya macam mana lagu tak ni? Ingat kan? Kita lagu, dengarkan sikit. Dah 34 tahun dah lagu tu. Saya pun macam ingat, tak ingat. Okay. Oh, 34 tahun, 1989. Lagu ni diterbitkan. 1989, betul. 1989. Jom kita dengarkan sikit. Alamak, sekarang betul-betul semua orang dah tahu. Dah kira umur saya. Okey, chorus ya.
Ku sayangkannya, kasihkannya, tiada mungkin akan berubah. Inilah cintaku yang abadi, percayalah. Wow, Datuk Syafina. Wow, antara lagu-lagu yang Datuk Syafina telah menyanyikan, yang manakah lagu yang paling meninggalkan kesan kepada Datuk? Mungkin dari sebagai seorang penyanyi ataupun dalam diri peribadi. Okey, mungkin saya boleh katakan lagu Ingin Bersamamu, iaitu album saya yang kedua. Lagu hasil tulisan Aubrey Suwito dan juga Tash RS. Sebab dia punya experience atau pengalaman dia sangat berbeza dari apa yang saya ceritakan pada hari tadi. Ya. Kalau dulu masa usia 16 tahun, saya diberi lirik, belajar di luar studio, tetapi pada ketika saya merakamkan album Ingin Bersamamu, saya adalah seorang pelajar atau kelahiran daripada universiti dalam bidang muzik. Jadi saya sebenarnya diberi kebebasan untuk memilih producer, memilih lagu. Saya sebenarnya diberikan diberi kepercayaan, oleh A&R manager pada ketika itu, Cik Azmi, untuk buat pilihan, sedangkan ramai artis-artis yang besar-besar ketika itu tak dapat peluang tersebut, dan saya rasa sangat gembira kerana saya dapat bekerjasama dengan Aubrey Suwito yang ketika itu juga sangat muda lagi. Dan nama tersohor sekarang tentunya. Sekarang memang one of the best. Dan saya dapat jumpa Aubrey, saya boleh discuss dengan dia, kami berdiskusi, saya minta apa yang saya nak, apa yang saya tak nak, saya nak bridge lah dalam lagu tersebut. Saya jumpa dengan lyricist, saya minta tukar lirik. So saya diberi kebebasan dan kelebihan untuk mewarnakan atau merencanakan album Ingin Bersamamu. Jadi mengadaptasikan juga lagu dan album kepada mungkin personality Datuk sendiri. Betul. Saya sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih kerana saya diberi kepercayaan tersebut oleh EMI lah. Wow, saya rasa itu sangat menarik. Dan juga Datuk Syafina, kita nak tahu juga banyak mengenai kerjaya Datuk ni. Kita tahu Datuk Syafina seorang penyanyi, seorang pensyarah, seorang juru vokal. Bagaimanakah rutin seharian Datuk Syafina ni dengan pekerjaan yang berbeza-beza dalam setiap hari? Soalan ni susah sebenarnya. Saya pun berpeluh tanya tadi. Sebab saya kehidupan saya, rutin harian saya berbeza. Dari satu hari ke satu hari selama 365 hari. Memang tak pernah sama. Kerana saya bukan hanya seorang penyanyi, saya juga tenaga pengajar. Saya juga melakukan kerja-kerja seperti producer album, mengajar choir. Jadi setiap hari apabila bangun tu memang saya pakai topi lain-lain pada setiap. In fact, dalam setiap ketika, katalah pagi, saya mungkin pakai topi sebagai seorang pensyarah. Tengah hari, saya mungkin pakai topi sebagai seorang penyanyi. Malam, saya memakai topi sebagai seorang konduktor choir. Jadi, ianya sangat berbeza dari hari ke hari, jam ke jam. Dari jam ke jam, hari-hari sangat berbeza. Sangat berbeza. Dan bagaimana saya rasa dengan dedikasi seperti itu, komitmen seperti itu, Datuk Syafina tidak mengenal penat lelah. Adakah ini kita panggil seperti keinginan ataupun passion terhadap muzik dan nyanyian? Ya, betul. Untuk buat ini saya rasa kita perlu orang, kalau dalam bahasa Inggeris tu, you have to be passionate about it. Sebab pada saya ini adalah satu kerjaya, bukan satu kerja. Oh, menarik tu. Okey, so kalau itu kerja, kenyataan tu Datuk Syafina selamat. Ini adalah satu kerjaya, bukan kerja. Ya, kalau kerja, kebanyakan orang dia pergi kerja untuk dapatkan wang. Untuk kehidupan sehari-hari. Tidak, untuk saya bidang seni ini adalah hidup saya.
Dari saya kecil tadi, dari usia 7 tahun pun saya memang dah menyanyi. Dan ketika saya berusia 18 tahun, ya sebaik saja SPM, saya buat keputusan untuk meneruskan hidup saya dalam bidang muzik. Dan saya sangat serius dengan apa yang saya lakukan. Dan sebab itu saya sekarang ni sangat seorang yang how to say, seorang yang memperjuangkan kerjaya seorang penyanyi itu sebagai satu kerjaya, bukan satu hobi. Sebab satu ketika dulu orang hanya melihat nyanyian ini sebagai satu hobi untuk mengisi masa lapang, kan. Tapi macam sekarang, zaman dulu kan, macam ada cerita ibu mertuaku kan, macam mana ahli muzik itu dipandang serong oleh masyarakat satu ketika dulu. Tapi sekarang saya rasa kita perlu memastikan bahawa penyanyi dan pemuzik itu adalah satu kerjaya yang boleh dibanggakan. Saya setuju, Datuk. Dan Datuk juga mengatakan mengenai kerjaya nyanyian ini yang dihormati. Saya dengar ramai penyanyi-penyanyi sekarang yang dihormati sebenarnya pernah belajar vokal dengan Datuk Shafinaz. Bolehkah kongsi sikit siapakah mereka dan pengalaman mengajar mereka ini? Antara penyanyi yang sebenarnya ramai, antara penyanyi yang pernah belajar dengan saya kalau di universiti, seperti Idayu, Akmal, Ernie Zakri. Kalau di luar, Norin Aziz juga pernah satu ketika dulu di UiTM, Tiara Jacquelina, Misha Omar, Bob, Tomo, Amy Search. Saya rasa senarai itu panjang betul, Datuk Shafinaz. Ada di antara mereka sebagai contoh Ernie Zakri juga, daripada belajar vokal dengan Datuk Shafinaz juga menjadi seorang juru vokal, guru vokal sekarang. Baiklah, sangat menarik cerita Datuk Shafinaz sekarang ni. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Terus bersama kami di Bersama Ikon di mana? Didik TV KPM. Selamat sejahtera semua. Anda sekarang sedang menonton Bersama Ikon di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini kita begitu bertuah, berbesar hati kerana ada nama penyanyi yang tentu tidak asing lagi kepada peminat-peminatnya, kepada semua orang di Malaysia dan juga di global, iaitu Datuk Shafinaz. Selamat bersama kita hari ini. Terima kasih, Hanif. Datuk Shafinaz, saya dengar lagi cerita bahawa suara Datuk ni kan begitu kuat, begitu berkuasa lah. Sehingga dipanggil Ratu Soprano. Aduh, mana datang tu saya pun tak tahu. Itu yang kita nak korek ni. Mana datang nama saya tak tahu Ratu dari Soprano mana datang Ratu tu. Tak ada ratunya. Okey, soprano tu mungkin saya boleh jelaskan apa itu soprano. Silakan, Datuk. Soprano ni adalah satu terma yang diberikan kepada seorang wanita yang mempunyai suara yang tinggi. Seorang wanita yang bersuara tinggi. Okay. Lelaki tak bolehlah soprano? Tidak. Bukan tak boleh, ada lelaki yang soprano, tapi itu adalah agak special. Lain sikit suaranya. Selalunya lelaki kita akan panggil dia sebagai tenor, lelaki yang bersuara tinggi, atau bariton yang rendah. Dan yang sangat rendah kita panggil bass. Tapi untuk wanita yang bersuara rendah, kita akan panggil mezzo soprano. Kalau lagi rendah, contralto. Baik, Datuk. Kita nak tahu jugalah, Datuk banyak peranan telah mainkan dalam industri seni nyanyian di Malaysia. Bagaimanakah dengan program-program yang Datuk adakan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia? Okey, antara program yang saya jalankan sekarang adalah Genius Seni Choir di bawah Kementerian Pelajar Malaysia, tetapi dijalankan oleh JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Dan saya adalah konduktor dan juga pengarah choir untuk kumpulan tersebut.
Jadi kumpulan ini adalah terdiri daripada anak-anak kecil yang berusia sekecil 6 tahun hinggalah 18 tahun. Ada juga mereka yang dah lebih daripada 18 tahun ya, yang masih lagi menjadi ahli kepada jenis seni choir. Dan mereka ini adalah anak-anak yang mempunyai bakat yang sangat besar di dalam bidang nyanyian. Dan kami kami asah bakat itu di mana mereka diajar untuk membaca nota muzik. Ada satu terma yang kita panggil sight singing atau bacaan semerta, di mana mereka diberikan misalnya satu skor. Skor tu maknanya susunan lagu ataupun melodi music yang selalu orang cakap toge-toge tu. Toge-toge. Jadi kita akan beri mereka dan mereka perlu baca tanpa bantuan daripada alat muzik. Itu yang kami ajar mereka untuk lakukan. Maknanya sebelum mereka menyertai kumpulan ini, mereka haruslah ada sedikit pengetahuan asas. Tidak. Oh, tidak perlu? Tidak. Mereka diajar untuk menyanyi atau mempelajari muzik di dalam jenis seni choir tersebut. Maknanya tak perlulah mereka dah pergi kelas kat luar ke, sebab anak-anak zaman sekarang kan ramai yang pergi kelas di luar kan, kelas muzik. Tapi kebanyakan anak-anak yang menyertai jenis seni choir ini adalah mereka yang kosong. Bayangkan Hanif, bayangkan anak-anak berusia 6 tahun. Belum ada permulaan asas kan? Tapi ibu bapa pun rasa, saya rasa anak saya ni boleh dengan boleh muzik. Menyanyi, minat untuk menyanyi. Minat itu penting. Minat itu penting. Bukannya boleh yang penting, tapi minat itu penting. Sebab anak-anak ni kalau dia minat, baru dia nak buat. Sebab di jenis seni kita tidak paksa anak itu untuk stay dengan kumpulan tersebut ya. Kita nak tahu juga ni, ni secara mungkin yang kita tak tahu lagi tentunya, 3 perkara mengenai Datuk Shafinas yang kita tak tahu. Yang saya pun tak tahu. Dengar betul-betul. Okey, mungkin 3 perkara yang kelakar lah ya. Okay. Yang pertama, ketika saya uji bakat di ITM dulu untuk belajar muzik, sebenarnya saya berangan untuk menjadi seorang saksofonis. Asalnya seorang ingin menjadi seorang saksofonis. Ingin menjadi seorang saksofonis sebenarnya. Bila mereka tanya, anda nak belajar apa? Saya kata saksofon. Kemudian mereka tanya, dah boleh bermain saksofon? Belum boleh. Ada instrumen saksofon? Tak ada. Jadi redahnya namanya. Itu dia. Itu keyakinan tinggi ya. Tapi tak berjaya. Jadi saya punya first instrument atau alat muzik utama adalah sebenarnya piano. Dan vokal ni adalah instrumen kedua saya. Bukanlah instrumen pertama saya. Menarik. Instrumen pertama ialah piano, instrumen kedua ialah vokal. Baik. Perkara kedua pula. Perkara kedua dan ketiga ni sebenarnya dia lebih kurang saya gabungkan sebab saya sebagai seorang penyanyi sebenarnya kita perlu melakukan sacrifice. Pengorbanan yang besar. Antara pengorbanan yang saya perlu lakukan adalah jaga suara. Saya tidak akan menjerit. Saya tidak akan menjerit. Ada benda saya nak tanya ni. Sebab saya seboleh-bolehnya tidak menjerit sebab saya nak pastikan suara saya terjaga. Dan oleh kerana itu, saya sebenarnya suka nombor 1, yang perkara kedua dan ketiga yang orang tak tahu tentang saya adalah saya suka theme park. Bermain roller coaster ataupun permainan-permainan yang mencabar. Saya suka white water rafting. Saya suka ATV, saya suka benda-benda yang lasak sebegitu. Walaupun saya tak bagus dalam perkara tersebut, tapi saya sukakannya. Tak sangka aktiviti lasak Datuk Shafinas. Dan saya juga suka menonton cerita hantu. Okey, sebab saya sebenarnya sukakan adrenaline rush tu. Saya suka terperanjat dan berkobar-kobar di situ, menjerit. You know.
tapi saya akan pastikan saya tak menjerit. Itu saya nak tanya. Itu kalau naik roller coaster tu kita semua Datuk macam mana? Saya tak menjerit. Macam Langsung. Saya memang enjoy, seronok kalau naik roller coaster tu. Kalau orang lain duduk macam ni, saya angkat tangan. Macam saya takut tinggi. Kita jeritlah sekuat hati. Saya tidak. Narik. Baiklah. Hanya ketika yang saya ataupun waktu yang saya akan menjerit hanyalah ketika saya menonton cerita hantu. Itu je yang saya menjerit. Sekarang kita tahu rahsia nak dengar suara Datuk Syafinas menjerit. Dan saya kalau hari raya kan, kalau beramai-ramai balik raya, keluarga saya besar sebenarnya, ada dalam 100 orang. Itu adalah hanya saya, kakak saya, anak-anak saudara saya, tidak termasuk sepupu atau saudara yang lain ya. Dah sampai 100. Dan bila hari raya tu kami akan luangkan masa bersama untuk menonton cerita hantu. Itu menarik ketika hari raya ramai-ramai dengan keluarga kita tonton cerita hantu. Kita dengarlah sikit Datuk Syafinas menjerit di situ. Datuk, saya nak tanya juga, ini ada satu lagi soalan. Datuk Syafinas pun sudah lama berada dalam industri seni ni di Malaysia. Apakah pengalaman pahit manis yang ingat? Yang mana yang paling Datuk boleh ingat lah? Pahit ataupun manis. Mungkin yang manis itu adalah apabila saya rasa dihargai dan dihormati oleh rakan-rakan sekerja. Kerana pada saya kejayaan itu bukan terletak kepada berapa banyak award saya ada, bukan terletak kepada berapa banyak wang ringgit saya ada, tapi adalah kejayaan pada saya adalah rasa hormat yang saya terima atau penghormatan yang diberikan kepada saya oleh rakan-rakan sekeliling saya. Baik, saya rasa menarik tu seperti pengiktirafan juga daripada rakan-rakan yang juga berjaya dan kenal Datuk Syafinas sebagai seorang yang bukan saya berjaya tetapi ada impak dan melakukan perubahan dalam industri seni di Malaysia. Saya cuba sedaya upaya untuk melakukan perkara tersebut kerana sekiranya kita sebagai anak seni tidak menghargai bidang seni ini, kita tidak menghormati mereka-mereka yang terlibat di dalam bidang seni ini, siapa yang akan buat begitu selain daripada kita kan? So ia harus bermula dengan diri kita sendiri. Diri sendiri. Dan seperti yang Datuk Syafinas katakan, tidak semestinya bukannya dengan berapa banyak anugerah, bukan berapa banyak wang ringgit, tetapi pengiktirafan tersebut penghormatan tersebut. Saya sangat setuju itu dan kita akan berehat sebentar. Terus bersama kami bersama ikon Didik TV KPM. Banyak lagi nak dikongsikan. Hai semua, anda sekarang sedang menonton bersama ikon di Didik TV KPM dan boleh nampaklah di sebelah saya tentunya Datuk Syafinas Selamat. Itu dia Ratu Soprano Malaysia ni. Datuk, kita nak dengar sikit. Kalau kita sebut mengenai Ratu Soprano ni kan macam mana bunyi soprano tu? Okey. Mungkin saya boleh jelaskan lebih sedikit. Bunyi soprano ini bukan hanya bergantung kepada berapa tinggi seorang wanita itu boleh nyanyikan, tapi juga bergantung kepada karakter atau warna suara. Sebab kalau kita dengar suara orang, kadang-kadang kita boleh dengar suara dia halus, tinggi, ada orang suaranya dalam, besar. So itu antara karakter soprano, maknanya suaranya tinggi dan lebih halus kalau kita bandingkan dengan seorang mezzo soprano atau contralto, for example dan ada lagi satu yang saya nak jelaskan adalah satu perkataan yang disebut tesitura. Tesitura itu adalah... Saya suka bunyi itu. Bunyi dia macam cantik tesitura. Satu perkataan berbahasa Itali di mana tesitura di sini bermaksud ruang lingkup selesa untuk seseorang penyanyi tersebut. Selalunya seorang wanita soprano ni dia akan selesa menyanyikan di nada-nada tinggi. Tapi bila nyanyi di nada-nada rendah dia rasa kurang selesa.
Dan dia punya suara lebih strong, lebih apa itu kuat. Bukan kuat dari aspek volume ya, tetapi kuat dari aspek energinya. Dari ya, tenaganya itu dia nada-nada tinggi berbanding nada rendah. Okey, jom kita boleh tak kita dengar sikit, Datuk? Kalau saya nak contohkan, mungkin kita gunakan scale lah. Scale tu maknanya do re mi fa sol la ti do, itu adalah satu scale ya. Seorang soprano dia akan boleh nyanyi agak tinggi. Saya nyanyikan 2 oktav. Boleh. Ya. Itu 2 oktav. Do re mi fa sol la ti do, re mi fa sol la ti do. Wow. Baik. So ada wanita soprano yang boleh pergi lebih tinggi daripada. Boleh lebih tinggi daripada itu. Ya. Tengok saya pun dah terus tak terkata dengar Datuk Syahmin Nazrim menyanyi betul-betul depan muka ni. Taklah kuat sangat. Boleh terbang. Gitu. Baiklah. Okay, kita sudah faham sedikit mengenai maksud soprano dan juga julat suara seperti itu. Ya. Saya nak tanya juga kepada Datuk, sebab Datuk bergiat dalam industri, jumpa ramai orang, ya, dan segala pengalaman tahun-tahun ini kan, bagaimanakah apakah cabaran sebagai seorang penyanyi ataupun juru vokal ataupun konduktor? Apakah yang dihadapi? Lain-lain cabarannya. Yeah. Misalnya, saya bercakap untuk diri saya sendirilah ya. Yeah. Saya sebagai seorang penyanyi wanita yang memperjuangkan muzik klasikal barat, saya cuba untuk menggabungkan muzik klasikal barat dan juga muzik pop zaman moden sekarang. Ya, jadi kita panggil fusion atau hybrid music lah. Hybrid music. Jadi muzik ini mungkin agak sophisticated dan lebih sukar untuk diterima oleh mass atau orang ramai. Ya, jadi di situlah di mana saya harus memainkan peranan untuk orang kata stay true. Kekal dengan identiti saya, identiti diri dan tidak swayed by the kekal dengan identiti tersebut dan tidaklah terpengaruh dengan tidak terpengaruh yang ataupun tidak dipaksa. Kadang-kadang ramai penyanyi yang rasa dipaksa untuk melakukan muzik yang dia tidak ingin lakukan kerana ia bukan trend semasa. Jadi sebagai seorang penyanyi kita perlu kekal dengan identiti muzik yang kita ingin bawakan, walaupun ianya bukanlah sesuatu yang trendy atau bukan sesuatu yang current, ya, atau semasa, tetapi kita perlu cuba untuk infusekan ataupun gabungkan dengan muzik yang lebih current atau muzik yang lebih modern supaya ia boleh diterima oleh orang ramai. Jadi di situ muzik saya ni mungkin dia lebih sophisticated atau lebih sukar untuk diterima oleh masyarakat ramai. Ya. Kalau sebagai seorang pensyarah atau tenaga pengajar vokal, antara cabarannya adalah untuk sebab setiap penyanyi ini dia datang dengan masalah yang lain-lain. Ya, maksudnya kalau Hanif datang kepada saya, mungkin masalah Hanif ialah posture, ya, kerana masalah Hanif saya betulkan posture saya kecil. Permasalahan nyanyi itu bermula dari posture. Misalnya, ya, mungkin untuk seorang penyanyi lain masalahnya datang kerana dia suka mengetatkan atau dia punya bahagian tekak. Jadi bila dia nak menyanyi itu jadi sukar. Jadi sebagai seorang guru vokal, tugas kami ini atau tugas saya lebih kepada seperti seorang doktor. Kami perlu menganalisa penyakit tersebut, ya, masalah vokal tersebut, dan kemudian kita kena prescribe ubat yang betul. Ubat yang betul, penyelesaian yang betul. Kita tak bolehlah setiap pesakit yang datang kita kasih Panadol. Betul. Jadi setiap penyanyi akan datang dengan masalah yang berbeza-beza. Jadi sebagai seorang guru vokal, dia harus
cerdik dalam menilai masalah dan juga memberikan jalan penyelesaian. Apakah pendapat Datuk Syafinas mengenai Sekolah Seni Malaysia? Saya tidak terlibat secara langsung, tapi saya sangat-sangat gembira dengan adanya Sekolah Seni Malaysia di Malaysia ini, kerana bila kita ingin mencorakkan anak-anak ni, ianya perlu bermula daripada muda, ya. So peribahasa tu melentur buluh biar daripada rebongnya. Minta maaf, usia meningkat kadang-kadang lupa. Misalnya kalau dulu tak ada sekolah seni, bila anak-anak datang ke universiti kan, kerana saya mengajar di universiti, anak-anak yang datang tu kadang-kadang kosong. Jadi kita bayangkan anak-anak ini berusia 18 tahun, tapi kosong, muziknya kosong, ya, maknanya dia tak ada background. Secara profesional, tak ada background muzik, ya, tak ada latar belakang muzik, tak boleh baca nota muzik, tak boleh, semuanya tak boleh. Jadi maksudnya bila dia masuk tu, bila kosong, kita sebagai tenaga pengajar perlu mengajar orang kata macam kiranya intensif kah, sebab kosong kan. Jadi bila nak keluar tu dah nak kena ada diploma ataupun nak ada degree kan. Jadi masa yang diberikan itu terlalu suntuk untuk mereka menerima semuanya dalam waktu yang begitu pendek. Tetapi dengan adanya sekolah seni, anak-anak ini telah pun belajar muzik lebih awal. 13 tahun dah start, ya, dah mula untuk belajar muzik. Jadi dia punya proses tu bila dia masuk universiti untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang muzik jadi lebih cepat dan mereka menjadi lebih bagus, dan itu membantu industri muzik kita secara dalam kata generally, ya. Baiklah, Datuk, kita nak tahu juga Datuk telah pernah melakukan persembahan di hadapan pemimpin-pemimpin dunia, sebagai contoh Putera Albert, Barack Obama, juga buat persembahan di World Economic Forum di Davos, Switzerland, ya. Apakah resepi kejayaan Datuk yang membolehkan diri ke persada setinggi itu, Datuk? Resepi, tak ada resepi, tapi saya rasa dalam apa pekerjaan sekalipun, kerja kuat perlu ada, percaya diri perlu ada, dan ketekunan dan kesabaran, and bahasa Inggerisnya kita kata perseverance. Perlu ada, ya. Kita kena tahan, sebab dalam apa-apa sekalipun yang kita lakukan dalam dunia ini pasti ada cabaran. Sekiranya kita mengaku kalah pada cabaran, kita tak akan berjaya. Dan macam saya katakan tadi, kejayaan itu bukan diukur dari aspek wang ringgit atau award semata-mata, ya. Kejayaan itu untuk setiap manusia adalah berbeza. Ada orang rasa berjaya apabila dia dapat bangun pagi. Ya. Ada orang rasa berjaya apabila dia boleh bangun daripada kerusi ini dan berjalan. Itu adalah kejayaan. Kejayaan untuk setiap manusia berbeza-beza. Saya setuju. Dan di sebalik kejayaan itu perlulah ada kerja keras. Saya percaya pada kerja keras. Kerja keras, ketekunan, dan juga jika kita melanggar dinding, kita kena pastikan kita rempuh dinding itu. Bukannya bagi dinding itu hentikan pergerakan kita. Saya rasa kejayaan itu pun definisi dia berbeza-beza untuk mereka yang beza, dan kalau kita sudah sampai ke satu tahap tertentu, definisi kita berubah lagi kejayaan dia. Dan jangan anggap apa yang kita ada itu sudah cukup. Orang putih cakap complacent. Jangan rasa senang dirilah. Dah capai di situ, dah capai apa. Kita kena sentiasa mencabar diri kita untuk menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam. Sentiasa memperbaharui diri itu, memperbaiki diri itu. Dan Datuk Syafinas, saya pasti penonton kita kat rumah nak juga tahu apakah harapan Datuk kepada murid-murid di rumah ataupun penonton-penonton kita untuk mereka menjadi seorang yang berjaya seperti Datuk Syafinas, dan juga harapan terhadap industri muzik tanah air. Saya mengharapkan agar adik-adik dan anak-anak dan murid-murid di luar sana untuk sentiasa belajar, kerana dalam hidup ni kalau kita rasa kita dah bagus, kita sebenarnya tak akan jadi bagus.
Jadi kita perlu sentiasa belajar dan mempunyai minda yang terbuka untuk menerima segala aspek pembelajaran. Dan sekiranya anda berminat dalam bidang muzik, saya selalu tekankan pada anak-anak ya, supaya habiskan belajar sekolah, sebab ramai yang menganggap bahawa bila kita ingin melakukan bidang lain daripada akademik, misalnya muzik atau sukan, tak payah sekolah, tak payah ambil SPM, saya tidak percaya dengan mentaliti sebegitu. Saya galakkan dan nasihatkan kepada semua murid-murid di luar sana untuk sentiasa belajar dan habiskan SPM atau A-levels atau O-levels, A-levels ya, whichever that you want to, dan kemudian barulah teruskan dengan bidang muzik atau bidang sukan. Tapi pada masa yang sama, sekiranya anda berminat dalam bidang muzik, ambil kelas muzik di samping pergi ke sekolah untuk belajar. Jadi kita punya kehidupan itu akan sentiasa terjamin. Terjamin dan juga seimbang ya, Datuk. Seimbang, saya betul. Situ, ya. Baiklah, saya rasakan itu dia kata-kata ikon muzik tanah air kita, Datuk Shafie Nazir, seorang pensyarah, seorang juru vokal, seorang konduktor. Saya amat kagumlah dengan pencapaian Datuk Shafie Nazir, dan tentu penonton-penonton di rumah pun rasa amat berinspirasi Datuk Shafie Nazir. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kita hari ini dalam Bersama Ikon di Didik TV KPM. Saya pasti anda semua pun terus terangkan saya lepas dengar ni kan, seperti yang Datuk cakap, kita terus kejarkan impian kita, tetapi pada masa sama pembelajaran tu harus juga dilakukan sampai habislah di tahap mana yang diperlukan. Ya? Betul. Terima kasih Hanif. Terima kasih Datuk Shafie Nazir. Terima kasih kepada penonton-penonton kita di rumah kerana bersama kami hari ini dalam Bersama Ikon di TV KPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Bye. Bye semua. Ada ruang di hatimu, ingin ku menjadi ratumu, menghadapi cinta ke akhir usia, dalam suka dan di dalam duka, ingin aku bersamamu, kekasihku. Ku sayangkannya, kasihkannya, tiada mungkin akan berubah. Inilah cintaku yang abadi, percayalah. Wow, Datuk Shafie Nazir. Wow.